Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazirah binti Jamaluddin akan membentangkan tentang asal-usul dan perkembangan kerajaan Johor Lama. Okey, baiklah. Yang pertama sekali kita kena tahu siapakah pengasasnya. Pengasasnya ialah Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu anak kepada Sultan Mahmud Shah. Okey, selepas peristiwa Melaka diambil alih oleh Portugis pada tahun 1511, Sultan Mahmud Shah dan juga isterinya Tuan Fatimah dan dua orang lagi puteranya telah melarikan diri ke Muar Johor. Kemudian mereka berpindah pula ke Batu Hampar dan seterusnya ke Pahang dan seterusnya ke Bentan Johor, dan disitulah bermulanya pengasasan kerajaan Johor Lama ini. Okay, kalau kita nak tahu, kerajaan Johor Lama ini mempunyai banyak pusat pentadbiran kerana faktor berpindah randah dan juga faktor serangan luar. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu Kota Kara merupakan salah satu pusat pentadbiran Johor Lama. Yang kedua, Kota Sayong. Yang ketiga, Johor Lama. Yang keempat, Kota Seluyut. Yang kelima, Batu Sawah. Dan yang keenam, Makam Tauhid. Okay, Makam Tauhid ini pernah menjadi ibu negeri Johor Lama sebanyak 2 kali. Okay, kita kena tahu yang pertama sekali lokasi kerajaan Johor Lama ini terletak di tebing sebelah kiri Sungai Johor, kira-kira dalam 27 km daripada Kuala Tinggi, dan kawasan di situ berdekatan dengan dua kampung, iaitu Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Dan seterusnya Sultan Alauddin Riayat Shah telah membuka kota di situ, kota Johor Lama, yang diperbuat daripada batu dan kemudian ditambak sehinggalah menjadi sebuah kota Johor Lama. Jadi daripada situ kerajaan Aceh selalu menyerang kerajaan Johor Lama ini, walaupun telah diserang beberapa kali, namun pusat pentadbiran tersebut masih utuh lagi sampai hari ini. Baiklah, di Kota Batu ataupun di tempat yang dibina oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II tadi tu, beliau telah melancarkan serangan kepada Portugis di Melaka dengan beberapa kali percubaan, namun gagal kerana dilindungi oleh Kota Formosa yang dibina oleh Portugis. Jadi kita kena tahu bahawa Kota Formosa menjadi faktor kegagalan mengapa Sultan Alauddin tidak berjaya untuk merampas mula negeri Melaka. Seterusnya kita bergerak pula kepada peringkat perkembangan di mana kerajaan Aceh yang telah mula untuk menguasai Selat Melaka, di mana kita semua tahu bahawa Selat Melaka merupakan sebuah laluan perdagangan yang sangat strategik. Jadi bila kerajaan Aceh ni dia telah mula untuk membuat beberapa percubaan untuk menyerang kerajaan Johor Lama, maka kerajaan Johor Lama telah membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Portugis untuk melemahkan Aceh. Jadi selepas peristiwa Aceh diserang, maka perdamaian itu hanya berlaku pada waktu yang sekejap sajalah. Kemudian Portugis dan Johor Lama kembali berperang antara satu sama lain. Ini membawa kepada peristiwa yang lebih dahsyat, iaitu pada tahun 1535 Portugis yang diketuai oleh Estavão da Gama telah menyerang Johor Lama sehingga Sultan Alauddin terpaksa mengundurkan diri ke Kota Sayong. Jadi kemudian peristiwa kedua terbesar di mana Aceh pula menyerang Johor Lama di Kota Sayong itu pada tahun 1564 yang membawa kepada kelumpuhan pentadbiran kerajaan Johor Lama, di mana Sultan Alauddin telah dibawa ke Aceh untuk dihukum bunuh dan beliau mangkat di sana. Kemudian kita bergerak ke peringkat seterusnya di mana Sultan Muzaffar Shah I telah mengambil alih pemerintahan ayahandanya yang telah mangkat tadi, dan kemudian beliau telah mentadbir kerajaan Johor Lama. Kemudian Sultan Muzaffar Shah mangkat dan diganti pula oleh Sultan Abdul Jalil Shah I, iaitu anak saudara kepada Sultan Muzaffar Shah I. Kemudian kita terbang pula kepada akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17 di mana kerajaan Johor mengalami serangan daripada pihak Portugis dan juga Aceh. Maka Johor telah mengambil keputusan untuk membuat perjanjian dengan kerajaan Belanda untuk menawan Kota Formosa yang telah diduduki oleh Portugis. Maka pada tahun 1641 di mana Kota Formosa telah berjaya ditawan semula, maka Portugis dan Aceh tidak lagi menyerang ke kerajaan Kota Johor Lama ini. Maka kerajaan Johor menjadi sebuah kerajaan yang
mula untuk berkembang dan mencapai tahap kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III. Baiklah, seterusnya kita ceritakan pula tentang perang antara Johor dengan Jambi, di mana Jambi yang berusaha untuk melepaskan diri daripada penguasaan Johor pada ketika itu. Jadi Jambi telah menyerang pusat pentadbiran Johor pada waktu tersebut, di mana waktu itu ialah di Batu Sawah. Jadi Johor telah mengambil langkah untuk mengupah askar upahan Bugis untuk menyerang kembali Jambi dan menyebabkan mereka tewas. Faktor kenapa Jambi dengan Johor berperang adalah kerana mereka merebut kawasan yang dinamakan Tungkal. Namun Aceh yang pada waktu itu tidak mempunyai alat peperangan yang secanggih Johor, maka mereka memilih untuk berdamai. Namun perdamaian itu berlaku dengan cara perkahwinan antara Raja Muda Johor dengan puteri kepada Sultan Jambi. Namun perdamaian itu tidak berlaku dengan masa yang lama kerana mereka kembali berperang antara satu sama lain. Dan Jambi juga yang diketuai oleh Pangeran Diputi Anom telah menyerang Johor pada waktu tersebut, sehinggalah pentadbiran negeri Johor Lama ini menjadi lumpuh. Maka Sultan Abdul Jalil Shah III telah melarikan diri ke Pahang dan mangkat di sana. Yang terakhir ialah Sultan Abdul Jalil Shah III yang telah mangkat tadi diganti sehinggalah kepada pemerintahan Sultan Mahmud Shah II yang telah mangkat. Apabila Sultan Mahmud Shah II mangkat, maka keturunan Kesultanan Melayu Melaka telah terhenti pada takat situ kerana beliau juga tiada zuriat. Maka bendahara Johor pada waktu tersebut, iaitu Bendahara Seri Maharaja Tun Abdul Jalil, telah melantik dirinya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Fri Ayat Shah IV. Maka daripada situ bermulalah pemerintahan negeri Johor yang diambil alih oleh keluarga bendahara. Kemudian Johor diambil alih pula oleh keluarga Temenggung, di mana Temenggung Daik Ibrahim menggantikan Sultan Ali. Maka daripada keluarga Temenggung lah lahirnya sultan-sultan yang memerintah sehinggalah sekarang, iaitu Sultan Ibrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan sedikit tentang asal-usul dan perkembangan Kerajaan Selangor. Saya akan mulakan dengan pengenalan negeri Selangor ini. Negeri Selangor merupakan salah sebuah negeri daripada 13 negeri yang membentuk Malaysia. Ia terletak di tengah-tengah semenanjung Malaysia di pantai barat dan mengelilingi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negeri ini juga bersepadan dengan negeri Perak di utara, Pahang di timur, Negeri Sembilan di selatan dan Selat Melaka di sebelah barat. Berikut merupakan bendera negeri Selangor dan jata negeri Selangor. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang pemerintahan dan pentadbiran Selangor. Kerajaan Selangor adalah kerajaan Melayu baru yang muncul pada kurun ke-18. Sebelumnya, pentadbiran Selangor ini berasaskan kampung-kampung kecil yang berajakan kerajaan Melayu Melaka. Daerah-daerah Selangor seperti Jeram, Kelang, Langat dan Kuala Selangor merupakan jajahan kerajaan Melaka. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Tun Perak, iaitu anak kepada Bendahara Melaka, dilantik oleh orang Kelang menjadi penghulu Kelang. Semasa pemerintahannya, Kelang terletak di bawah kuasa orang besar Kelang yang digelar Tok Engku Kelang. Tok Engku Kelang berasal daripada keturunan Sultan Johor yang berketurunan bendahara. Kita masih lagi di bawah pentadbiran dan pemerintahan negeri Selangor. Saya akan menerangkan atau menyatakan keseluruhan senarai Sultan Selangor daripada 1743 hingga sekarang. Sultan Selangor yang pertama iaitu Raja Lumu Ibni Dain Celak pada tahun 1783 hingga 1766 tahun pemerintahannya. Yang kedua, Sultan Salahuddin Shah pada tahun 1766 hingga 1782.
Seterusnya yang ketiga, Sultan Ibrahim Shah ibni almarhum Sultan Salahuddin Shah pada tahun 1982 hingga 1826 tahun pemerintahannya. Seterusnya yang keempat, Sultan Muhammad Shah ibni almarhum Sultan Ibrahim Shah memerintah pada tahun 1826 hingga 1857. Yang kelima, Sultan Abdul Samad ibni almarhum Tengku Abdullah pada tahun 1857 hingga 1898. Seterusnya yang keenam iaitu Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ibni almarhum Raja Muda Musa memerintah pada tahun 1898 hingga 1938. Seterusnya yang ketujuh iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah memerintah iaitu kemahkotaan pertamanya pada tahun 1938 hingga 1942. Yang ke-8 Sultan Musa Hiltuddin Riayat Shah bin ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah pada tahun 1982 hingga 1945. Selepas pemerintahan beliau, Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah memerintah semula iaitu pada kemahkotaan keduanya pada tahun 1945 hingga 1960. Seterusnya Sultan yang ke-9 iaitu Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Tuanku Hisamuddin Alam Shah Al-Haj pada tahun 1960 hingga tahun 2001. Sultan yang seterusnya iaitu Sultan yang ke-10, Sultan Sharafuddin Idris Shah ibni almarhum Tuanku Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, iaitu daripada tahun 2001 hinggalah sekarang. Untuk pengetahuan semua, orang Bugis pernah datang ke Selangor, jadi saya akan menerangkan satu persatu kedudukan orang Bugis di Selangor. Kedudukan orang Bugis di Selangor semakin kukuh pada kurun ke-18. Orang Bugis telah melantik Raja Lumu sebagai Raja Selangor. Orang Bugis juga daripada Sulawesi telah berhijrah ke Tanah Melayu semasa itu. Mereka mendirikan pertempatan awal di Kuala Selangor dan Kuala Linggit. Beliau iaitu Sultan Selangor yang pertama iaitu Raja Lumu telah ditabalkan oleh Sultan Perak iaitu Sultan Mahmud sebagai Sultan Selangor pada tahun 1766 dan memakai gelaran Sultan Salahuddin Shah. Pengganti Sultan Salahuddin iaitu Sultan Ibrahim Shah telah berjaya membangunkan Selangor sehinggalah Selangor menjadi maju kerana hasil biji timahnya. Di sini saya akan memberi penerangan sedikit tentang Sultan Selangor yang pertama. Okey, Sultan Selangor yang pertama iaitu Raja Lumu adalah dari keturunan Melayu Bugis yang mengaku keturunan penguasa Luwu di bahagian selatan Sulawesi. Bangsawan dari keturunan ini terlibat dalam perselisihan Kesultanan Johor Riau pada awal abad ke-18. Akhirnya meletakkan sokongan penuh mereka kepada Sultan Abdul Jalil dari Wangsa Bendahara terhadap penuntut yang mengaku waris dari keturunan Melaka Johor, iaitu Raja Kecil. Untuk alasan ini, para penguasa bendahara Johor Riau menjalin hubungan erat dengan para bangsawan Bugis, memberikan mereka gelaran dan kawalan ke atas banyak daerah di dalam kerajaan termasuk Selangor. Putera Dayan Celak iaitu Raja Lumu tiba di Selangor dan menubuhkan kerajaan baru di Kuala Selangor pada tahun 1766. Ia dinobatkan oleh Sultan Perak sebagai Sultan Salahuddin Shah dan menjadi Sultan pertama di Selangor. Itulah merupakan sedikit sejarah tentang Sultan pertama Selangor. Selain daripada Bugis, Belanda juga pernah datang ke Selangor. Tetapi mengapa? Okey, Belanda ini datang ke Selangor bertujuan untuk menawan negeri Selangor. Belanda telah pun menyerang Sultan Ibrahim di Kuala Selangor pada ketika itu. Sultan Ibrahim selepas penyerangan Belanda itu, Sultan Ibrahim telah berundur ke Kuala Selangor, ke Hulu Selangor berenam
dan kemudiannya ke Pahang. Sultan Ibrahim dengan bantuan Pahang berjaya menawan semula Kuala Selangor pada tahun 1785. Namun, Belanda mengepung Kuala Selangor pada tahun 1786 dan Sultan Ibrahim meminta pertolongan Perak. Selepas Sultan Ibrahim meminta pertolongan Perak, Kerajaan Selangor dan Perak telah membuat satu perjanjian kerjasama selepas itu. Jadi setelah berlakunya kedatangan Bugis dan kedatangan Belanda di Selangor, saya akan memberikan kesimpulan terhadap kedatangan Bugis dan Belanda itu di Kerajaan Selangor. Untuk kedatangan Bugis, kesimpulannya kehadiran Raja Lumu ke Kuala Selangor menandakan bermulanya era pemerintahan Kesultanan Selangor yang berdaulat sehingga ke hari ini. Untuk kedatangan Belanda pula, kesimpulannya Belanda berundur akibat daripada surat-surat Kew pada tahun 1795. Selepas itu, British mempergiat usaha memonopoli biji timah dan British juga mendapat lebih kurang 2,000 bahara, iaitu 6,000 pikul timah dari Perak untuk dibawa ke Pulau Pinang serta memonopoli timah di Selangor, dan Perak menjadi tetap apabila termeterainya perjanjian perdagangan antara Sultan Selangor dan Sultan Perak dengan wakil British iaitu Walter Sewell Cracroft pada 30 Julai 1818. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Atira Syafiqah binti Wan Fadli. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sejarah perkembangan Kerajaan Kedah. Seperti kita tahu, Kerajaan Melayu terbahagi kepada dua fasa, iaitu Kerajaan Melayu Lama dan Kerajaan Melayu Baru. Salah satu daripada Kerajaan Melayu tua yang masih kekal hingga kini ialah Kerajaan Kedah. Jika kita perhati pada slide yang saya bentangkan, terdapat dua sumber yang mencatatkan penerimaan agama Islam di Kedah, iaitu melalui naskah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan Hikayat Merom Mahawangsa. Di dalam naskah Al-Tarikh Salasilah ada menyebut bahawa Maharaja Debaraja dari Parsi adalah Raja Kedah pertama yang menganut agama Islam pada tahun 1136 dan memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah, manakala dalam Hikayat Merom Mahawangsa, pengasas pertama Kedah ialah Raja Merom Mahawangsa yang menganut agama Islam dan turut menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Raja Merom Mahawangsa ini dikatakan mempunyai kaitan atau salasilah dengan Kerajaan Siam. Okey, baiklah, lihat pada slide seterusnya. Asal usul nama Kedah. Terdapat beberapa catatan yang menunjukkan gelaran bagi Kerajaan Kedah. Okey, yang pertama kita dapat tengok di sini ialah pedagang Arab, iaitu Muhalil, yang menyebut Kedah sebagai Kalah ataupun Kalahbar yang bermaksud kerajaan di pesisir pantai. Seterusnya, pedagang Cina pula iaitu Aising mencatatkan Kedah sebagai Cehca yang bertempat di Lembah Bujang. Catatan India dalam bahasa Tamil menyebut Kedah sebagai Kataram yang bermaksud kuali besar warna hitam. Kewujudan Katara ini disebutkan dalam Kerajaan Chola bertarikh 1030 Masihi yang menggambarkan Kedah ketika itu sebagai sebuah negeri yang makmur dan terkenal dengan perdagangan ekspor kain sutera. Manakala dalam bahasa Sanskrit pula ditulis sebagai Kataha ataupun Kadara. Menurut catatan barat pula iaitu Roland Bradel menyebutkan Kedah sebagai Gadda yang dikaitkan dengan Khaddar yang bermaksud tanah yang sesuai untuk tanaman padi. Maksudnya apa yang diceritakan ataupun dicatatkan oleh pedagang-pedagang dari berbagai bangsa itu memang berfokuskan ataupun memang bertepatan dengan ciri-ciri yang ada di Kerajaan Kedah pada ketika itu. Okey, kita masuk pada slide yang seterusnya iaitu pengangasan Kerajaan Kedah. Seperti yang terkandung dalam naskah Al-Tarikh Salasilah tadi, Kedah diasaskan oleh Maharaja Debaraja dari Parsi yang telah datang ke Kuala Sungai Marbok pada tahun 630 Masihi. Kisah ini bermula apabila wakil
orang Melayu iaitu 2 orang wakil, Tun Dermadewa dan Tun Perkasa pergi menghadap Maharaja Debaraja. Kemudian barulah Maharaja Debaraja ini ditabalkan sebagai Raja Kedah dan Nobat telah diiktirafkan sebagai alat kebesaran Kerajaan Kedah hingga ke hari ini. Okey, yang saya tunjukkan di bawah tu ada gambar Nobat. Baginda telah membuka pusat Baginda iaitu Maharaja Debaraja tadi telah membuka pusat pentadbiran di Sungai Mas. Pusat pentadbiran Kedah ni lazimnya disebut sebagai kota. Antaranya Kota Sungai Mas, Kota Sena, Kota Naga dan lain-lain, yang mana pusat pemerintahan tersebut berkemungkinan besar mempunyai istana, balai rong, masjid dan sebagainya. Pembukaan pusat pentadbiran Kerajaan Kedah ini berubah-ubah mengikut pemerintah bagi mengelakkan ancaman dalam dan luar negara. Sebagai contoh, Kota Siputih telah dibuka oleh Tunku Ahmad Raja Muda pada tahun 1282 yang bertujuan untuk menghadapi ancaman Siam dan Aceh di utara. Seterusnya, semasa pemerintahan Sultan Kedah ke-19 iaitu Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II, Kota Star telah diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Kedah. Sama juga seperti kerajaan lain, Kedah juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan Kedah, Siam dan Burma. Pada tahun 1619, Kedah telah diserang oleh Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Jadi, Sultan Kedah ketika itu telah meminta bantuan dari Siam. Kedah menghantar bunga emas kepada Siam sebagai tanda persahabatan antara Siam dan Kedah. Tapi, Siam menganggap bahawa bunga emas ini sebagai ukti dari kerajaan kecil iaitu Kedah kepada kerajaan besar yakni Siam sebagai bukti Kedah memperakui penaungan kerajaan Siam. Di sini kita dapat lihat pandangan berbeza antara kerajaan Siam dan kerajaan Kedah, yang mana Kedah menganggap bunga emas itu sebagai tanda persahabatan, tapi Siam menganggap itu sebagai ukti yang Kedah memperakui penaungan Siam. Okey, pada tahun 1767 pula Siam ditawan oleh Burma. Jadi, untuk menjamin keselamatan kerajaan Kedah, Sultan Kedah telah menjalinkan hubungan dengan Burma. Pada akhir kurun ke-18, Kedah mengalami ketidakstabilan ataupun masalah akibat diancam oleh kebangkitan kuasa Siam dan masalah krisis perebutan takhta dan pertikaian kerabat raja. Oleh sebab itu, pada tahun 1821, Sultan Kedah telah meminta bantuan British iaitu Francis Light untuk membantu Kedah menghadapi ancaman Siam pada waktu itu. Kedah telah memberi peluang dengan menyerahkan salah satu wilayahnya iaitu Pulau Pinang kepada Francis Light sebagai tanda persahabatan. Walau bagaimanapun, Francis Light hanya menipu Sultan Kedah. Dalam masa yang sama, kerajaan Siam menganggap Kedah membelakanginya kerana telah menyerahkan Pulau Pinang tanpa pengetahuannya sebagai raja yang dipertuan bagi kerajaan Kedah. Sedangkan masa tu Sultan Kedah tak pernah menganggap bahawa Kedah berada di bawah penaungan Siam. Sebab itu Sultan Kedah berasa bebas untuk menyerahkan wilayahnya tanpa keizinan daripada sesiapa pun. Ini sekali lagi menunjukkan perbezaan pandangan antara kerajaan Siam dan Kedah. Sultan Kedah tak pernah putus asa untuk menyelamatkan kerajaan Kedah. Oleh sebab tu, baginda yang dibantu oleh penduduk setempat dan kerajaan luar seperti Perak, Kelantan dan Patani telah berjaya menghalau tentera Siam keluar daripada Kedah walaupun tanpa bantuan British. Melalui perundingan dengan British di Pulau Pinang dan Singapura terhadap Siam dan perubahan dasar Siam di Bangkok, Kedah akhirnya dibebaskan oleh Siam pada tahun 1842. Melalui perjanjian Bangkok 10 Mac 1909 pula,
Siam telah menyerahkan negeri Perlis, Terengganu, Kelantan dan Kedah kepada British. Kedah akhirnya menjadi kerajaan Melayu yang merdeka dan negeri yang dinaungi oleh British. Okey, apa yang menarik mengenai slide yang kita bincangkan tadi ialah Kedah ni kita tahu walaupun dia ditawan dan sebagainya, tetapi yang menariknya ialah walaupun dia ditawan, tapi jurai keturunan raja pernah terputus. Maksudnya daripada dulu sampai sekarang, iaitu sampai Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah masih berjuraikan salsilah pengasas kerajaan Kedah yang pertama. Walaupun negerinya ditawan dan sebagainya, tetapi sultan dahulu sampai ke sultan hari ini masih berjuraikan salsilah yang sama. Ini menunjukkan bahawa Kedah ni bukan sahaja satu daripada kesultanan yang wujud secara berterusan dan paling lama di negara kita, tetapi juga di dunia. Slide yang terakhir ialah menerangkan mengenai kemasyhuran Kedah. Banyak sebenarnya kemasyhuran Kedah ketika itu, tapi yang dapat saya senaraikan dalam slide hanyalah 3. Yang pertama pelabuhan, yang kedua ekonomi, yang ketiga agama. Pelabuhan, pada awalnya Sungai Mas merupakan pelabuhan utama, tetapi kemudian dipindah ke Lembah Pujang. Pelabuhan menjadi tempat persinggahan pedagang Arab, India, Eropah sebelum pergi ke timur. Maksudnya ramailah pedagang yang datang ketika itu, menunjukkan bahawa Kedah ketika itu telah maju. Kuala Sungai Merebok ni strategik, yang mana menghala ke Selat Melaka. Jadi kerana tempatnya strategik, sebelum pedagang-pedagang tu pergi ke Selat Melaka, mereka akan boleh singgah ke kerajaan Kedah dahulu. Seterusnya terdapat Gunung Jerai. Gunung Jerai ni merupakan puncak tertinggi di Kedah yang menjadi panduan kepada pedagang untuk datang berdagang ke kerajaan itu, iaitu Kedah. Okay, seterusnya pelabuhan juga berfungsi untuk menjadi tempat tukar barang, tempat baiki kapal, tempat pusat dagangan hasil tempatan seperti biji timah, lada hitam, gading, beras dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat lihat dari segi ekonomi. Kedah merupakan pengeluar utama padi. Hal ini kerana adanya tanah pamah yang rata dan luas. Selain itu, ekonomi juga dapat dilihat apabila Kedah mengamalkan sistem sukat seperti cupak, gantang, kunca dan pengenalan mata wang lembu dan mata wang bentuk ayam jantan. Selain itu, terdapat penemuan wang perak iaitu ketika zaman Sultan Al-Mutawakkil. Lepas tu adanya manik dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah. Ini menunjukkan bahawa Kedah bukan hanya negeri yang makmur dari segi keamanan, tetapi juga berlakunya kemajuan dan kepesatan ekonomi. Yang ketiga, agama Buddha. Sebenarnya Kedah ni bermula sejak pengaruh Hindu-Buddha. Ini terbukti apabila ada candi Lembah Bujang dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat dari sejarah perkembangan kerajaan Kedah ni ialah kerajaan Kedah ni sememangnya sebuah kerajaan yang makmur, yang berkembang pesat ekonominya, yang mana bukan hanya berkembang dari segi ekonomi tetapi juga mempunyai struktur pentadbiran ataupun mengamalkan hubungan diplomatik yang strategik dan bijak lah.